ahli Dewan Rakyat yang beta hormati sekalian. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10. Syabas juga kepada Memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Dan beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Semangat muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan negara. Kerana itu, keutuhan keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang berlandaskan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan hendaklah dijadikan agenda utama demi nusa tercinta. Negara telah mencatat ekspor bernilai 1.552 trilion ringgit pada Disember 2022, iaitu satu peningkatan 25% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2021. Bank Negara juga telah mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang pantas 80.7% pada tahun 2022. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempersembahkan titah diraja kepada Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ahli-ahli Dewan Negara, ahli-ahli Dewan Rakyat yang beta hormati sekalian. Segala puji bagi Allah yang memiliki dan menguasai semesta alam. Maha suci Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap serta malam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga serta para sahabat baginda. Alhamdulillah, bersyukur beta kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan kekuasaannya telah mengizinkan untuk berlangsungnya istiadat pembukaan penggal kedua Parlimen ke-15 pada pagi yang penuh bersejarah ini. Sebelum meneruskan titah, beta ingin merakamkan ucapan takziah kepada Presiden serta seluruh rakyat Turkiye dan Syria di atas kejadian gempa bumi yang telah meragut ribuan nyawa baru-baru ini.
Sesungguhnya Malaysia merasa amat duka cita di atas musibah tersebut. Justru, beta meminta ahli-ahli yang berhormat untuk berdiri bertafakur bersama beta, dan kepada yang beragama Islam, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, beta turut bersyukur pilihan raya umum ke-15 telah berjaya diadakan dalam suasana yang aman dan penuh harmoni. Justru, beta ingin merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada Suruhanjaya Pilihan Raya, anggota pasukan keselamatan, semua agensi kerajaan, serta rakyat beta yang telah menunaikan kewajipan masing-masing. Marilah kita bersama berlapang dada dengan hati yang terbuka untuk menerima dan menghormati keputusan pilihan raya tersebut. Dan beta turut ingin menzahirkan ucapan tahniah kepada semua ahli-ahli yang berhormat sekalian kerana telah terpilih sebagai wakil rakyat. Ianya adalah merupakan satu amanah besar untuk berkhidmat, berbakti dan membela nasib rakyat beta. Sekalung tahniah buat Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim, Ahli Parlimen Tambun yang telah dilantik oleh beta sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, serta kepada seluruh barisan jemaah menteri Kerajaan Perpaduan. Syabas juga kepada memanda Perdana Menteri yang telah membuktikan keabsahan beliau melalui usul undi percaya di Dewan Yang Mulia ini pada 19 Disember 2022 yang lalu. Pada kesempatan ini juga, beta ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri bin Yaakob, Ahli Parlimen Bera, di atas segala jasa dan sumbangan bakti beliau menerajui negara sebagai Perdana Menteri yang ke-9. Ahli-ahli yang berhormat, beta menyambut baik permuafakatan yang tercapai di kalangan pimpinan parti-parti kerajaan perpaduan Malaysia yang selari dengan cetusan hasrat murni beta untuk membentuk sebuah kerajaan yang stabil dan lagi utuh. Dengan demikian, kerajaan beta boleh menumpukan daya usaha untuk memperkuatkan tekad bagi menjamin kestabilan politik dan menjana pertumbuhan ekonomi yang akan menjamin kesejahteraan rakyat beta. Dan beta menghargai pengenalan inisiatif negara madani yang merangkumi aspek-aspek kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan dan rahmah. Besar harapan beta agar prinsip-prinsip tersebut diterjemahkan dengan baik dalam kerangka untuk mencipta lonjakan buat negara. Usaha dan hasrat kerajaan untuk mengindahkan gerai-gerai di sekitar Bandaraya Kuala Lumpur, termasuk membina mercu-mercu tanda, adalah bertepatan dengan aspek ihsan ataupun compassionate yang terkandung dalam dasar baharu kerajaan, iaitu Malaysia Madani.
Beta turut yakin akan kemampuan Jabatan Wilayah Persekutuan dalam rangka agenda pembangunan untuk masa hadapan secara mampan, secara berdaya huni dan pintar yang selari dengan hasrat Malaysia Madani yang turut memberi penekanan kepada aspek kemampanan ataupun sustainability yang berkonsepkan Green City dan Smart City. Sasaran untuk menjadikan wilayah persekutuan sebagai bandar pintar menjelang tahun 2030 juga adalah realistik dan sewajarnya turut menitik beratkan aspek perencanaan dan perancangan yang baik. Usaha untuk menggalak penggunaan bas elektrik di ibu kota Kuala Lumpur menjadikan Wangsa maju sebagai bandar perintis rendah karbon serta pemasangan Wi-Fi di projek perumahan rakyat dan perumahan awam di Labuan turut dialu-alukan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, semangat muhibah dan saling menghormati antara kaum adalah asas kepada kestabilan negara. Kerana itu, keutuhan keharmonian menerusi gagasan perpaduan yang berlandaskan prinsip-prinsip perlembagaan persekutuan hendaklah dijadikan agenda utama demi nusa tercinta. Dan selain itu, agenda perpaduan dalam konteks kebudayaan juga perlu diberi tumpuan melalui pelaksanaan program-program berorientasikan perpaduan masyarakat berbilang kaum di Malaysia. Ianya juga adalah selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan umatnya untuk mengamalkan sifat tasamuh atau toleransi dan menghindari gejala pelampau yang boleh menggugat keharmonian kaum. Dan beta menyambut baik inisiatif untuk memperkukuh agenda pembangunan ummah berasaskan prinsip maqasid syariah dalam pentadbiran negara. Ianya merangkumi aspek permekasaan, pengurusan hal ehwal Islam seperti pendidikan Islam, undang-undang syariah, institusi kekeluargaan, pensejilan halal Malaysia dan pendidikan tahfiz Al-Quran. Usaha ini penting bagi melahirkan masyarakat yang mempunyai kekuatan kerohanian, intelektual dan sasiah diri yang unggul. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, sebagai sebuah negara yang mengamalkan ekonomi terbuka, Malaysia tidak terkecuali daripada menerima tempias cabaran ekonomi global, termasuk ketidaktentuan ekonomi pasca pandemik COVID-19, krisis geopolitik yang membawa kesan kepada rantaian bekalan dan tekanan inflasi yang meningkatkan kos sara hidup. Bagi mendepani cabaran ini, beta mengalu-alukan usaha untuk membendung isu ketirisan dana awam, termasuk inisiatif untuk mempercepat dan memastikan mekanisme pemberian subsidi bersasar mencapai matlamatnya dengan lebih berkesan. Bagi memudayakan integriti dan memperkukuh tadbir urus, beta menghargai komitmen serta tekad kerajaan beta untuk membanteras rasuah secara agresif dengan menumpukan kepada aspek perolehan, penguatkuasaan dan rasuah berskala besar. Baru-baru ini, kerajaan beta juga akan menumpukan kepada agenda pembaharuan bagi memperkukuh daya saing ekonomi Malaysia menjadi destinasi pelaburan pilihan. Buktinya, negara telah mencatat ekspor bernilai 1.552 trilion ringgit pada Disember 2022, iaitu satu peningkatan 25% berbanding dengan tempoh yang sama pada tahun 2021.
Pencapaian ini telah melepasi sasaran jumlah ekspor negara 3 tahun lebih awal daripada yang disasarkan dalam rancangan Malaysia ke-12, iaitu sebanyak 1.25 trilion ringgit menjelang tahun 2025. Baru-baru ini, Bank Negara juga telah mengumumkan bahawa ekonomi Malaysia mencatat pertumbuhan paling tinggi dalam tempoh 22 tahun apabila berkembang pantas 80.7% pada tahun 2022, iaitu pencapaian yang terbaik di Asia Tenggara. Ini dapat dicapai menerusi kerja keras dengan pendekatan whole of nation approach dari pelbagai pihak merangkumi kerajaan, sektor swasta, syarikat berkaitan kerajaan, pertubuhan bukan kerajaan dan rakyat keseluruhannya. Syabas Malaysia. Pelaksanaan dasar dan inisiatif nasional seperti dasar pelaburan baru berteraskan aspirasi pelaburan nasional akan merancakkan lagi ekonomi negara dan mencapai sasaran yang diunjurkan. Di samping itu, program pembangunan sosioekonomi seperti agenda permekasaan ekonomi, pendigitalan dan penerima gunaan teknologi, keusahawanan serta pembangunan modal insan amat perlu bagi merancakkan lagi pertumbuhan ekonomi. Pada masa yang sama, kerajaan beta hendaklah meneruskan usaha memerangi kemiskinan tegar melalui program pembasmian kemiskinan tegar bagi mencapai sasaran kemiskinan tegar sifar pada tahun 2025. Ini amatlah bertepatan dengan indikator matlamat pembangunan mampan ataupun Sustainable Development Goals yang pertama, iaitu kemiskinan sifar bagi memastikan tahap kemiskinan tegar bertambah baik. Industri yang strategik berimpak tinggi seperti teknologi hijau dan kenderaan elektrik perlu terus diteroka bagi mencipta aliran pendapatan negara yang baru. Dalam mendepani cabaran agenda pelestarian alam sekitar, kerajaan beta telah memperkenalkan agenda nasional transformasi sektor air 2040 bagi menjamin kemampanannya. Selain dapat menyumbang kepada keluaran dalam negara kasar ataupun KDNK, transformasi tersebut akan turut mewujudkan peluang pekerjaan baru serta memudah cara pembangunan sains, teknologi dan inovasi atau STIE dan juga penyelidikan, pembangunan, inovasi dan penkomersialan atau RDIC. Kerajaan komited dalam menangani perubahan iklim bagi mengurangkan gas rumah kaca, mengurangkan risiko bencana seperti banjir dan sebagainya dengan pendekatan secara berperingkat. Sektor agri-komoditi juga memberi sumbangan yang signifikan kepada KDNK, pendapatan ekspor negara dan pembangunan masyarakat luar bandar khususnya mengurangkan jurang pendapatan serta kadar kemiskinan penduduk. Bagi tempoh Januari hingga September 2022, sektor ini telah menyumbang sebanyak 60.1.3 bilion ringgit, iaitu 5.5% dari keseluruhan KDNK. Dalam usaha merakyatkan sains, kerajaan beta akan beri tumpuan kepada inovasi sosial bagi melahirkan budaya inovatif di kalangan rakyat dan seterusnya meningkatkan kesejahteraan rakyat menerusi penggunaan teknologi. Pembudayaan sains, teknologi dan inovasi di kalangan masyarakat akan dilaksanakan menerusi program Malaysia Tech Olympics dan Minggu Sains Negara. Daya sains syarikat tempatan akan diperkukuh melalui program
penggunaan barangan dan perkhidmatan hasil penyelidikan dan pembangunan ataupun R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Program ini bertujuan untuk memberi pengiktirafan peluang pasaran kepada barangan dan perkhidmatan hasil R&D tempatan dalam perolehan kerajaan. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, seperti mana kebanyakan negara lain, Malaysia turut tidak terlepas daripada menghadapi inflasi serta peningkatan kos sara hidup. Bagi mendepani permasalahan ini, beta mengalu-alukan usaha untuk memperkasa fungsi Majlis Tindakan Sara Hidup Negara. Beta yakin dengan semangat ihsan dan inisiatif rahmah serta daya mampu membawa perubahan dalam memberikan jaringan pelindungan sosial dan seterusnya membendung isu kos sara hidup. Justru Majlis Tindakan Sara Hidup Negara akan diperkasa dengan menerap dan meningkatkan pendekatan secara menyeluruh kekuatan negara melibatkan pengeluar, peniaga, pengguna dan semua agensi kerajaan. Ekosistem perdagangan dalam negeri akan terus diperkasa dengan maksud melindungi kepentingan pengguna melalui konsep mengharmonikan ekonomi. Kerajaan sentiasa prihatin akan nasib rakyat ekoran kesan kenaikan kadar inflasi global. Kelemahan mata wang ringgit berbanding dolar Amerika serta fasa pemulihan pasca pandemik COVID-19. Dalam hal ini, kerajaan beta akan terus mengambil langkah untuk meringankan beban penternak, petani dan pengeluar makanan susulan peningkatan kos pengeluaran yang berterusan agar kelangsungan pengeluaran makanan negara akan berada pada tahap yang optimum dan aspek keterjaminan makanan negara kekal pada tahap yang terbaik. Ekosistem industri juga hendaklah sentiasa dikawal selia dan ditambah baik seiring perkembangan semasa. Justru, beta menyambut baik matlamat menjadikan Malaysia sebagai negara berpendapatan tinggi melalui permekasaan peranan sektor swasta serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Bagi menyokong usaha tersebut, penyediaan infrastruktur dan akses pada perkhidmatan digital perlu terus dipertingkatkan selaras dengan dasar keusahawanan nasional tahun 2030. Ahli-ahli yang berhormat sekalian, kerajaan beta telah mengambil tindakan segera dalam menyelesaikan isu-isu berhubung tuntutan Kerajaan Negeri Sabah dan Negeri Sarawak mengenai pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963. Pemindahan kuasa kawal selia bekalan gas kepada Kerajaan Sabah mengiktirafkan Jabatan Kerja Raya Sabah dan Sarawak sebagai jabatan teknik, menambah baik tahap pemberian khas kepada Sabah dan Sarawak adalah antara yang telah diputus dan dipersetujui oleh kerajaan beta. Pada masa yang sama, usaha untuk membangun dan memperkasa ekonomi di seluruh negara termasuk di Sabah dan Sarawak akan terus dipergiatkan. Bagi memperkasa pentadbiran undang-undang, pembangunan kompleks mahkamah di Sabah dan Sarawak juga wajar diberi perhatian. Infrastruktur berkualiti dan perhubungan akses luar bandar akan ditingkatkan menerusi pembinaan jalan luar bandar, jambatan utiliti bekalan air bersih, bekalan elektrik dan kediaman yang lebih baik. Jurang pembangunan ekonomi semua kaum dan etnik termasuk orang asli akan terus ditangani bagi melahirkan masyarakat desa yang berdaya tahan dan berdaya saing. Tidak ketinggalan juga, dasar perlindungan sosial akan disusun semula bagi memastikan
jaminan keselamatan dan perlindungan sosial yang lebih komprehensif dan bersepadu kepada rakyat beta. Majlis Perlindungan Sosial Malaysia akan dimantapkan peranannya bagi memberi dimensi baru kepada lanskap perlindungan sosial di Malaysia berdasarkan piawaian antarabangsa. Dewasa ini, aspek kesaling hubungan digital adalah merupakan antara asas terpenting pembangunan sebuah masyarakat dengan ekosistem digital. Ke arah ini, Pelan Jalinan Digital Negara telah dibangun untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital negara agar rakyat beta dapat menikmati peluang yang bakal diwujudkan oleh teknologi digital dan seterusnya menyokong agenda pembangunan ekonomi digital negara.